Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukur kita kepada Allah SWT kerana telah memberikan peluang untuk saya berkongsi dengan anda, berjumpa dengan anda secara live. Semalam seharian saya tak buat live, tapi kita ada buat perkongsian yang berbentuk artikel. Dan hari ini saya nak bertemu dengan anda sekali lagi. Jadi siapa yang rasa-rasanya rindu, serindu-rindunya dengan saya nak berkongsi dengan dia. Jadi dia ada banyak tanya soalan, jadi dia ada mungkin dia tanya juga, hari ni Tuan Fahmi tak buat live ke? Jadi ada orang yang macam tu, dia nak tahu kita apa perkongsian kali ni. So, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama saya untuk tonton. Dan hari ni saya nak kupaskan satu isu yang menarik yang saya rasa dekat juga dengan masyarakat. Khususnya yang follower-follower saya ni majoritinya adalah wanita. Jadi saya nak kongsikan kepada wanita-wanita yang mana ada masalah berkaitan dengan bekas suami dia ataupun suami dia sendiri yang tak nak bagi hasil pencarian. Okey. Jadi saya ada beberapa isu yang saya nak kongsikan. InsyaAllah apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu untuk berkongsi bersama. Dan terima kasih kepada semua yang sudi melihat dan menonton ni. Dan sangat-sangat rugilah, sangat-sangat saya rasa berdosa. Saya rasa seorang cerita sebab saya buat panggil apa, survey, ramai orang nak saya kupas isu ni. Sedangkan isu ni sebenarnya harta pencarian ni isu yang berat sebenarnya. Tapi saya rasa berdosa kalau saya tak bagi tahu kepada anda semua apa yang perlu anda tahu. Jadi sangat rugi pula bila saya rasa dosa tapi anda tak nampak, tak lihat, ataupun kawan-kawan kita tak lihat, siapa-siapa pun tak tahu. Jadi kita rasa macam kita pun mungkin rasa rugi, mungkin kita juga akan rasa serba salah. Jadi saya harap kalau siapa-siapa yang menonton ni video ni, okey, tolong kongsikan. Tekan share, tekan watch party ke dan sebagainya terpulang, dan pastikan anda dapat sebarkan seberapa luas. Okey, kepada beberapa kawan anda, tagkan betapa kalau memang kita dengar kita punya kawan kita tu kata memang ada isu berkaitan dengan harta pencarian, dengarkan ini. Okey, kalaulah kita dengar juga family members kita, ahli keluarga kita juga ada isu macam ni, tolong dengarkan. Tapi perkhususan saya nak cerita hari ini apa hak untuk wanita, hak untuk seorang isteri ataupun bekas isteri dalam tuntutan harta pencarian. Apa yang dia perlu tahu. Sebab ada ramai orang yang akan tanya satu soalan kat saya. Tuan, saya diceraikan ni tapi saya tak dapat apa pun. Sedangkan saya duduk kat rumah tu lama sangat-sangat. Saya pun nak juga rumah tu. Boleh ataupun tidak? Standard soalan anda, dan menyebabkan itulah ramai orang yang dia menangis di bucu katil, menangis dekat ahli keluarga, dia menangis je, meratap saja. Jadi dia tak tahu nak buat apa yang penting. Okay, so terima kasih pada semua yang dah tag, yang dah share. Kalau anda belum buat lagi, tolong tekan. Sebab follower Fahmi Ramli kan, saya nak berkongsi sebagai seorang guru, sebagai seorang anak murid, tugas, lakukan tugas. Okay, so jangan lupa ini untuk tekankan ambil buku dan tulis.
Okay, terima kasih pada semua yang masuk. Puan Bunga Telur, Bunga Kantan, Waalaikumsalam. Puan Wawales, Puan Syuhada Su, Puan Laili Hanita Osman. Ni bagus. Ketua kelas ada. Mana Kak Kiah? Tak ada lagi. Ketua kelas tak main. Tini Ghazali, Puan Ahna, salam. Puan MSS, betul lah dua garis kan. Merah. Puan Jasri Nadia ni terus dia tanya soalan dah, belum buat lagi. Tak apa, nanti saya akan ambil soalan pertama Puan Dian. Puan Masita, Hazwan Man'ai pun ada juga Okey, terima kasih. Puan Putri Balkis, Puan Noryanti, Suhaila Masturi. Okey, terima kasih pada semua. Ni bagus Puan Suhaila, dia kata dan share, thank you, moga dapat bantu wanita-wanita. Ya betul. Sebab kalau anda friend, anda confirm banyak sekali friend anda wanita kan. Jadi biarkan wanita-wanita lain yang mana yang kawan-kawan anda semua dapat kongsi, dapat dengar sama-sama. Kalau dia nak tanya soalan pun, inilah peluang terbaiknya. Okay. So alright. Apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak kongsikan kepada semua pada hari ini adalah berkaitan dengan tuntutan harta sepencarian. Apa yang kita perlu tahu dahulu sebagai seorang isteri, kalau masih lagi isteri, ataupun kalau kita ni dah bercerai, jadi kita kena tahu juga salah satu tuntutan yang boleh dituntut. Okay, salah satu tuntutan yang boleh dituntut di dalam mahkamah tinggi syariah. Okay, alright. Harta pencarian ni apa maksudnya? Harta pencarian ni maksudnya harta yang dimiliki ataupun dibeli. Senang cerita dibelilah. Okay, dibeli dalam tempoh perkahwinan. Okay, dalam tempoh perkahwinan antara suami dan juga isteri tersebut. Maksudnya, andai katalah hari ni kita akan nikah 15 hari bulan 5. Berapa Ramadan dah hari ni? 23 hari Jumaat yang pasti, yang semua orang tak tahu boleh pergi sembahyang Jumaat atau boleh tidak, boleh ke tidak. Jadi kat Kedah ni belum tentu lagi, dia pun tak bagi tahu keluar nak bagi tahu tentang macam mana guideline. Okay, tinggalkan dulu solat Jumaat. Yang pentingnya kita nak tahu harta pencarian ni dia dibeli dalam tempoh perkahwinan. Hari ni akad nikah 15 hari bulan 5, katakanlah esok pergi beli perabot. Okay, suami beli perabot, isteri beli perabot, salah seorang beli perabot, yang tu boleh dikira sebagai harta sepencarian. Okay. Akad nikah esok beli, yang tu harta sepencarian. Alright. So, saya nak terangkan step by step. Tapi mungkin dia tak akan cover full. InsyaAllah kita nak bagi tahu yang benda yang penting saja. Sebab saya percaya ramai orang sebenarnya suka saya menjawab soalan. Kan? Okay, jadi saya tahu ada ramai orang yang dia dah faham dah, tapi yang ni basic dia. Basic harta pencarian adalah harta yang dibeli ataupun dimiliki dalam tempoh perkahwinan. Alright. Antara perkara yang paling penting untuk kita tahu tentang harta pencarian, dia mestilah harta. Okay? Kalau kita nak tuntut benda tu harta, apa benda harta? Benda yang ada nilai, ada value. Okay, kalau kita tuntut tu benda yang bernilai. Contoh benda yang bernilai apa benda? Kalau yang paling mudah sekali kita faham, rumah, tanah lah. Selalu macam tu. Tapi banyak lagi benda lain yang mungkin bernilai. Tapi nilai dia mungkin tak tinggi ataupun nilai dia mungkin menyusut. Contoh apa benda yang tak tinggi dan boleh menyusut? Contoh dia macam motosikal. Motor Honda Cup. Honda Cup. Katalah beli, lepas dia berkahwin beli Honda Cup. Honda Cup pun tahu, Honda C70 yang paling bawah sekali tu. Honda 70 tu sekarang ni harga katakanlah berapa ratus. Nanti beberapa tahun akan datang tinggal-tinggal mungkin tak ada nilai dah. Okay, motosikal. Apa lagi? Perabot. Perabot masa mula beli mahal lah. Lepas dah beli, dah duduk, dah bau pun berpeluh macam-macam dah. Benda tu akan susut nilai. Okay, standard lah. Apa-apa selain daripada rumah, tanah dengan emas. Emas yang tu semua benda yang ada nilai, penggandaan nilai. Tapi kalau benda selain daripada benda tu ataupun apa-apa benda yang bernilai tu, dia mungkin akan menyusut
Tak kisah apa jual sekalipun, asalkan pembelian tu barang yang ada nilai, dia boleh dikira sebagai harta sepencarian. Okay, alright. Saya nak cerita kepada anda, ada ada isu yang penting untuk kita kena tahu dulu sebagai macam mana kita nak tahu itu harta pencarian ataupun tidak. Pertamanya, saya bagi tahu tadi, kalau dibeli dalam tempoh perkahwinan. Apa harta yang tak boleh kita katakan, tak boleh kita kata sebagai harta pencarian? Okay. Tadi kalau dibeli saja dalam tempoh perkahwinan, dia boleh dikira sebagai harta pencarian. Yang ni macam mana benda yang kita tak boleh nak isytihar benda tu sebagai harta pencarian? Okay, alright. Catat benda ni. Yang pertamanya, benda yang tak boleh nak dicatatkan, yang tak boleh nak dikira sebagai harta pencarian adalah dibeli sebelum. Okay. Alright. Ni ramai dah ready kot no. Tak payahlah tulis. Apa tulislah Okey, yang pertamanya, kalau harta tersebut dibeli sebelum kahwin. Faham? Kalau dibeli sebelum kahwin, yang tu tak boleh dikira sebagai harta sepencarian. No, gile. Tak boleh. Harta pencarian mesti harta yang dibeli selepas berkahwin. Sebelum kahwin, sama ada isteri beli ke ataupun suami itu yang beli ke, tak boleh dikira sebagai harta pencarian. Okey? Cuma dia ada pengecualian dia. Nanti kita akan masuk tajuk tu. Bagi tahu sekarang Okey. Yang saya kata tadi, kalau beli saja rumah, katalah rumah kita beli dalam tempoh perkahwinan, tak kiralah suami ke beli ataupun isteri ke beli ataupun dua-dua bersama beli, yang tu dikira sebagai harta pencarian. Okey. Tapi kalau harta yang dibeli sebelum kahwin, isteri ni memang kerja, lepas tu dia beli rumah, contoh, suami tak boleh tuntut benda tu sebagai harta pencarian. Suami pun macam tu juga. Suami beli sebelum kahwin, kemudian dia kahwin, kemudian katakanlah bercerai, isteri tak boleh tuntut rumah tu sebagai harta pencarian. Tetapi dia ada pengecualian dia. Okey. Berapa ramai yang nak tahu tentang pengecualian tersebut? Okey. Alright. Anda boleh komen, anda boleh tunjuk, boleh tanya soalan ke, nak komen okey. Alright, saya suka ada conversation dua hala sebenarnya. Biar je anda tanya ke apa semua dulu. Okay. Alright. Syarat dia adalah, syarat untuk nak tuntut rumah yang dibeli sebelum kahwin, syarat dia, isteri, kita ambil isteri isteri kalau nak tuntut rumah yang dibeli oleh suami dalam tempoh perkahwinan, sebelum kahwin, syarat dia, isteri ni mesti dia ada keluarkan duit dia untuk kita panggil apa? Dia macam menambah. Memajukan. So, istilah dia memajukan. Dalam istilah undang-undang maksud dia memajukan. Apa maksud memajukan tu? Memajukan ni maksud dia, harta tersebut, katakanlah rumah tu dibeli oleh suami. Okay. Isteri ni, dia ada buat keluar duit untuk nak tambah posh. Posh tau, garaj kereta depan tu. Kan kalau setengah rumah tu kadang-kadang dia pendek saja dia punya bumbung kan. Ada design di rumah pun pendek. Kemudian isteri ni lah dia buat kelak duit, dia pergi tambah panjang. Dia bagi sampai ke depan sikit bumbung tu. Then iaitu dia boleh dikira sebagai harta pencarian walaupun rumah tu suami yang beli sebelum tu. Yang keduanya, macam contoh dia tambah apa lagi? Dia tambah dapur. Okey. Ataupun satu lagi, yang ni kalau tak tambah pun standard orang akan buat. Ubah suai. Decoration dia memang buat ubah suai. Asalkan syarat dia mesti ada buat keluar duit untuk memajukan. Okay, memajukan. Ada setengah keadaan juga baiki pun boleh dikira juga. Contohlah kan, yang bilik ayam rosak, baiki. Okey, isteri buat keluar duit.
pun boleh dikira sebagai harta pencarian juga. Faham? Okey, tu syarat dia, pengecualian dia. Okey. Tadi saya bagi tahu yang pertama dia, maksud harta pencarian, harta yang dibeli selepas kahwin. Okey, asalkan harta tersebut bernilai. Okey. Antara syarat yang tak boleh dikira sebagai harta pencarian, saya bagi tahu harta yang dibeli sebelum kahwin. Tapi dia ada pengecualian. Pengecualian dia, isteri ada buat keluar duit dalam tempoh perkahwinan tu, dia memajukan. Okey, tulis perkataan tu, buat koma, tulis memajukan. Dia mesti memajukan. Kalau kita cerita bukan rumah lah kan. Ada satu kes yang telah dimasukkan dalam jurnal hukum. Saya tak ingat nama kes tu. Kes tersebut dia bagi tahu ada satu tuntutan tu berkaitan dengan tanah. Tanah dusun, katakanlah tanah dusun, tanah kebun ke. Cerita tu tanah kebun tak silap saya. Jadi tanah tu dimiliki oleh suami sebelum kahwin. Jadi isteri ni dia buat apa? Isteri ni dia yang pi tebah. Dia pi tebah lalang, pi tebah rumput. Dia buat apa? Dia tanam pokok. Tanam pokok pun dikira memajukan. Bukan tanam lalang. Lalang tak perlu tanam pun dia akan naik. Yang ni tanam pokok pun dikira memajukan juga. Okay, alright. So, apa saja yang kita rasa kalau baca benda tu dia ada penambahan untuk yang baik, dia boleh dikira sebagai harta pencarian. Tapi banyak isu yang berlaku, dia tak mau bagi harta pencarian ni. Asal tak? Sebab apa? Sebab dia ada nilai. Soalnya kalau suami nak lepas pun, suami nak ceraikan isteri dia, okay, biasa dengar keadaan macam ni. Suami dia kata, boleh nak cerai, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, hang jangan tuntut apa-apa pun harta selepas cerai. Termasuklah harta pencarian. Jadi persoalannya, boleh ataupun tidak macam tu? Okay, baik. Jawapan dia, tak boleh. Tak boleh kalau di mahkamah rendah. Okay, sebabnya, kalau kita bercerai dia tak ada pergi kat mahkamah tinggi nah. Dia dekat mahkamah rendah syariah. Okey, kalaulah isteri kata dia bersetuju, dia tak mau tuntut apa-apa tuntutan selepas cerai, okey, di mahkamah rendah syariah, dia hanya akan tak tuntut mut'ah, nafkah iddah dengan nafkah tertunggak sahaja. Harta pencarian tak boleh digugurkan. Nehi kami nehi he. Okey, nehi tak boleh. Tak boleh gugur harta pencarian. Alright? Melainkan dua-dua pihak ni memang ada persetujuan. Katakanlah isteri pun kata, aku pun tak kelapak lah dengan harta hang ni. Okay, so dia berkata, alright, tak apalah. Asalkan hang cerai je aku pun tak teringin lah nak tuntut harta hang ni, ambil lah. Tapi dia tak boleh sebut kat situ saja. Dia mesti bawakan kes tu ke mahkamah tinggi syariah. Mesti salah seorang daripada suami ataupun isteri tu, yang nak bercerai tu, kena buat tuntutan harta pencarian di mahkamah tinggi. Kena settle dulu. Settle tu dulu. Nak bagi macam mana ke ataupun ada persetujuan ke mana ke. Bagi tam, and then kemungkinan bercerai pun boleh di hadapan hakim mahkamah tinggi. Tapi pastinya harta pencarian dia tak boleh digugurkan macam tu sahaja. Sebab walaupun seseorang isteri tersebut nusyus, ni ramai juga ni. Aku tu dah berkait-kait dah ni. Saya hampa takut pening, hampa boleh lagi Okay. Walaupun isteri ni disabitkan nusyus oleh mahkamah rendah syariah, dia tak boleh kata isteri tak layak dapat harta pencarian. Nusyus pun boleh dapat harta pencarian. Tak kiralah nusyus tu takat keluar rumah ke ataupun nusyus tu memang nusyus yang teruk lah. Maksudnya macam isteri ni jadi kerja macam pelacur ke apa semua tu. Yang teruk lah Na'udzubillah lah. Nusyus yang teruk macam mana sekalipun, harta pencarian tak boleh digugurkan. Melainkan isteri tersebut memang setuju. Isteri itu sendiri yang setuju. Sebabnya harta pencarian ni dia adalah berdasarkan kepada sumbangan. Dia dinilai berdasarkan kepada sumbangan. Bahasa Inggeris dia kita sebut contribution, sumbangan kita. That's why kita tak boleh sesekali gugur.
Senang-senang je nak gugur apa semua tu. Mahkamah Syariah pun tak akan suka benda ni. Sebab dia ada sumbangan. Mesti dalam tempoh perkahwinan ni ada sumbangan. Walaupun teruk macam mana sekalipun, mesti ada sumbangan. Faham okey. Tu syarat dia. Alright. Antara tuntutan, antara harta yang kita tak boleh tuntut juga sebagai harta pencarian, tadi saya kata kalau dibeli sebelum perkahwinan, antara harta yang tak boleh dikira sebagai harta pencarian adalah harta yang diwarisi. Diwarisi. Contohnya suami ni dia dapat sebiji rumah daripada peninggalan bapa dia. Pusaka lah dan cerita contoh. Pusaka daripada bapa dia. Ataupun tok wan dia. Ataupun isteri ni dia dapat pusaka daripada mak dia. Kiralah barang kemas ke, apa ke, rumah ke, tanah ke, asalkan bernilai. Harta yang ada nilai. Jangan harta yang tak ada nilai. Harta yang tak ada nilai, contoh dia apa dia? Macam tak ada makna lah kau nak tuntut pun, buang masa nak beli pun. Beli apa? Contoh mouse. Berebut juga nak tuntut benda ni. Kalau nak tuntut lah. Jadi tak ada nilai pun. Kalau nak jual pun tak ada orang nak beli lah. Okay. So, harta tersebut kalau diwarisi, yang tu tak boleh dikira. Tak boleh dituntut. Okay, tak boleh dituntut. Faham Alright. Yang ketiga, harta yang tak boleh dituntut sebagai harta pencarian adalah harta yang diterima secara hibah, secara hadiah. Contoh, bapa kepada suami kita hadiahkan dekat dia kereta Merc. Contoh Merc, pagi-pagi sini Merc. Okay, so Merc. Kita tak boleh tuntut. Okay, alright. Tiga tadi tu, cukup tiga tadi tu dulu. Okay, alright. So faham harta pencarian ni, dia ada syarat dia kalau nak tuntut. Syarat yang pertama dia mesti kahwin lah. Tak boleh couple. Ni duk couple. Makwa tak ada apa lagi, tunang ke. Ni cerita harta pencarian. Tak boleh. Beli semasa tunang tak dikira. Beli selepas akad nikah baru dikira. Beli semasa couple, belum tunang, belum kahwin lagi pun tak dikira. Dia mesti selepas akad nikah. Ada orang tanya kat saya, ni rumah kami beli masa dalam tempoh tunang. Boleh tak? Memang tak. Tak boleh. Syarat dia mesti lepas tempoh berkahwin. Lepas kahwin, akad nikah baru boleh dikira sebagai harta pencarian. Dia tak boleh nak dielakkan. Satu lagi. Bormai, wahyu. Dia kadang bormai sikit lambat. Salah satu harta yang tak boleh nak dituntut sebagai harta pencarian adalah harta tu milik orang lain. Milik orang lain. Contoh dia macam ni. Ada situasi yang macam ni. Suami dengan isteri ni, dia pun duduk dekat rumah, rumah katakanlah suami tu punya. Tengok-tengok dalam milik tu, rupa-rupanya suami tu bukan milik 100%. Tapi milik kepada, contohlah, kepada bapa dia lagi. Atas geran tu, milik bapa dia. Faham? Jadi kalau milik tu milik bapa dia, tapi bapa tu kata duduk kat rumah tu, so suami ni dia rasa macam rumah dia. Kita pula bila dah bercerai, kita tak boleh tuntut. Sebab yang tu bukan milik suami kita 100%. Yang penting kalau kita nak tuntut tu memang 100% milik salah seorang, milik isteri ke ataupun milik suami. Dia mesti milik penuh. Okay? Faham Okay, so hari ni tu saja dulu. Tadi saya buat persoalan awal, saya bagi tahu kata suami, siapa yang dekat sini isteri ni, yang mana suami dia tak mau bagi harta pencarian. So persoalan asas dia dah dapat tahu kan? Kalau suami tak mau bagi harta pencarian, anda kena tahulah layak ataupun tidak kita nak tuntut harta pencarian. Itu je. Kita nak tahu layak ataupun tidak dulu. Banyak lagi isu sebenarnya harta pencarian ni, tapi kita kena tahu dulu. Sebagai seorang isteri,
Ni yang tengok ni saya percaya ramai isteri yang bukan dan juga bukan isteri ataupun bekas isteri. Kita kena tahu dulu layak ataupun tidak kita nak tuntut harta ni sebagai harta pencarian. Okey, syarat pertama dia mesti kahwin. Okey, kalau nak buat tuntutan. Kemudian yang keduanya, harta tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan. Okey, tulis lah. Mula kahwin, dibeli dalam tempoh perkahwinan. Syarat ketiga ni mesti dipenuhi. Kalau nak tuntut, dia mesti dah berlaku perceraian. Okey, berlaku perceraian. Ataupun mesti dah berlaku suami tu poligami. Poligami, dan kita boleh buat tuntutan harta pencarian. Syarat dia mesti poligami tersebut telah disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau suami ni pergi menikah dekat Siam, dia tak buat pengesahan lagi, tak boleh tuntut lagi. Sebab belum tentu sah ataupun tidak perkahwinan dia. Dia mesti dah disahkan. Jadi dah memang disahkan, kita pun telah dimadukan. Kita dah boleh buat tuntutan dah dalam tu. Boleh dah buat tuntutan harta pencarian. Ataupun syarat yang ketiga, dia mestilah dah berlaku kematian. Suami ni mati. Contoh suami mati, jadi isteri ni pun boleh tuntut harta pencarian. Cuma dia punya pihak defender tu, bekas isteri yang balu kan, balu ni dia nak tuntut atas pencarian boleh. Kemudian dia punya pihak lawan dia tu, siapa pihak lawan dia? Semua sekali ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka. Matinya suami tu, so siapa dia punya waris dia? Waris dia tu. Waris dia siapa? Contoh anak, mak, bapak dia, adik-beradik laki dia. Okay. So semua waris tu dia kena masuk sebagai defendant. Asalkan waris tu memang waris yang boleh terima duit pusaka. Okay. So semua waris tu dikira sebagai harta sepencarian. Okay. Alright. Faham Okay. Ada juga soalan yang akan tanya kat saya dulu sebelum ni lah kan. Harta pencarian ni ada ke dalam Islam? Yang ni soalan paling penting ni sebab kita dekat Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ni dia berpegang kepada dua benda. Dia berpegang kepada undang-undang dan dia berpegang kepada hukum syarak. Kalau ada dalam undang-undang tapi tak ada dalam hukum syarak, dia jadi tempang. Kalau ada dalam hukum syarak tapi tak ada undang-undang pun jadi tempang. Dia mesti dua-dua kena ada. Okay. Basically, harta pencarian ni, dia diambil bukan daripada Al-Quran dan hadis. Dalam Quran adalah ayat tu dia sebut. Dan bagi wanita ada bahagian dia, bagi suami ada bahagian dia. Tapi dia tak sebut. Kata macam directly lah. Nafkah anak kan dia ada dalil. Bercerai pun dia ada dalil. Ayat Quran kata perceraian. Tapi kalau bab harta pencarian dia tak ada sebut macam tu dalam Quran. Okay. Jadi dia diambil daripada mana? Basically, harta pencarian ni, puan-puan dan tuan-tuan yang menonton, harta pencarian ni adalah diambil daripada uruf, adat. Adat kita orang Melayu Islam. Jadi, dia adat yang baik diterima di dalam hukum syarak. Jangan duk kisah pasal adat ni bercanggah tidak. Adat ni dah memang bertepatan dah dengan Islam. Sebab dia ada ayat Quran tadi yang bagi tahu kata bahagian lelaki dengan bahagian wanita tu. Dan kemudian adat yang baik diterima sebagai hukum. Kita sebut dalam kaedah hukumnya, kaedah qawaid fiqhiyah dia, al-adah muhakkamah. Maksudnya adat menjadi hukum. Adat tu menjadi hukum. Jadi adat kita dulu harta pencarian ni ada. Okay, dalam kes berkaitan dengan harta pencarian ni dulu memang dah lama dah memang ada. So bila dah ada macam tu, jadi dia dah buat garis panduan dah. Macam mana harta pencarian ni boleh dituntut dan boleh dibahagikan. Okay, alright. So kalau dah tahu macam tu, jadi cukup setakat ni. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Dah lah gurau-gurau Saya gurau-gurau je. Saya tahu
semua orang mesti sayang kat saya kalau saya dapat cakap banyak lagi kan. Biasalah, ampun semalam kan tak dengar saya beletiak. Hari ni saya nak beletiak sikit. Beletiak saya beletiak yang bagi ada ilmu lah. Ni dah 10 malam terakhir. Saya tak akan live dah malam-malam. Okay? Sebab kita nak kejar ibadah lah. Ni 10 malam terakhir dah. Jadi kita kena kejar lah bulan-bulan puasa ni. Kejar lah 10 malam terakhir ni. Alright. So saya ambil soalan yang pertama. Okay? Ni soalan daripada awal-awal tadi. Orang lain bagi Assalamualaikum, selamat pagi. Puan Dian dah beritahu soalan dah. Okay, Puan Dian Sri Nadia. Puan Dian ada lagi kena? Alright. Saya baru nak beli rumah atas nama saya sahaja. Kalau masih suami isteri, adakah kalau berlaku perceraian dikira sebagai harta pencarian? Senang cerita. Tu ayat yang betul. Ni adakah dikira berkali adakah? Alright. Ya Puan Dian. Boleh dikira sebagai harta pencarian. Okey, boleh dikira sebagai harta pencarian. Siapa nak tahu lagi? Boleh ke terus-terus bertuntut macam tu saja? Okey. Alright, macam inilah Puan Dian. Saya rasa Puan Dian punya soalan ni mesti ramai juga yang rasa macam, ish, kalau macam tu tak payah beli lagi lah, kita tunggu dululah. Tunggu bercerai dulu baru beli. Betul tak? Mesti ada semua rasa macam tu kan? Okay, mari saya bagi tahu satu perkara. Alright? Dengar ni semua puan-puan yang menuntut. Dengar baik-baik. Harta pencarian memang boleh dituntut. Okay? Supaya saya nak bagi lega dekat semua orang ni. Ni Panadol ya. Memang boleh dituntut. Okay? Memang boleh dituntut. Tetapi kalau isteri yang tuntut, okay, isteri yang tuntut, insya-Allah dapat. Katakanlah suami beli yang tempoh perkahwinan, kemudian katalah esok bercerai, ataupun lusa ke, ataupun bulan depan ke, bercerai, tahun depan ke, cerai. Isteri boleh tuntut, insya-Allah akan dapat. Okay, insya-Allah akan dapat. Tapi kalau isteri beli, kita berbalik pula, ni tangan kiri saya, isteri beli, okay, isteri beli, suami, bekas suami ni katakanlah bercerai, bekas suami ni nak tuntut, boleh tuntut, tapi belum tentu dapat. Okay, ni ubat Panadol lega sikit ni lah. Dengar macam, faham tak? Faham? Macam ni sekali lagi. Boleh tuntut harta pencarian. Isteri beli, contoh suami beli, tahun depan bercerai, okay, tahun depan bercerai, isteri, suami nak isteri nak tuntut, okay, isteri nak tuntut harta yang suami beli tahun lepas ni, tuntut, boleh tuntut, insya-Allah akan dapat. Okay? Tapi kalau kalau isteri yang beli, isteri, aku pening dah ni. Isteri beli, suami nak tuntut, boleh tuntut, tapi insya-Allah payah nak dapat. Okay, saya bagi tahu sebab apa. Sebabnya, isteri ni dalam kes harta pencarian, okay, dalam kes harta pencarian, tak payah sembang kalau pergi kat Mahkamah Tinggi Syariah, kita nak cerita tuntut harta pencarian, tak payah duk cerita, tak payah duk sembang pasal kelakuan buruk suami, kelakuan buruk isteri. Peguam, hakim, orang mahkamah semua tak mau dengar cerita-cerita kata macam curang lah, cerita-cerita berebut anak, cerita-cerita bergaduh dalam rumah tangga. Kami tak mau dengar. Hakim pun tak mau dengar. Bab harta pencarian, apa yang kita nak dengar? Kita nak dengar, saya bagi tahu dah tadi, kita nak dengar tentang sumbangan. Sumbangan. Sumbangan ni pula dia ada dua jenis. Okay. Sumbangan ni dia ada sumbangan langsung dengan sumbangan tak langsung. Kami nak dengar, hakim nak dengar, peguam nak dengar, dua benda ni saja. Sumbangan is all about contribution. There's no need to tell us about your lifestyle. Okay, aku tiba-tiba pagi ni tiba pandai cakap bahasa Inggeris ni. Okay, so kita tak mau pun nak dengar cerita pasal bergaduh dalam rumah tangga sebelum ni. All about the matrimony issue, kita tak mau dengar. Alright, stop. Kita nak dengar cerita tentang sumbangan. Jadi, dalam harta pencarian, sumbangan untuk seorang isteri, dia ada dua jenis sumbangan yang boleh diambil kira. Yang pertamanya, sumbangan langsung, maksudnya kita buat keluar duit.
buat keluar duit untuk beli rumah tersebut. Sebahagian ni kita buat keluar, katakanlah kita buat keluar duit sikit untuk nak banyak duit guaman contoh dia, ataupun banyak duit deposit, kan? Biasa ada macam tu kan. Kemudian bulan-bulan lepas tu suami saja yang bayar. Okay, so yang tu kita ada buat keluar duit. Buat keluar saja duit untuk miliki rumah ke apa-apa harta ke, yang tu dikira sumbangan langsung. Isteri juga, dia ada satu lagi sumbangan, nama dia adalah sumbangan tak langsung. Sumbangan tak langsung ni maksud dia macam mana? Sumbangan tak langsung ni macam gosok baju suami, lahirkan anak, urus anak, masak kat suami, mop lantai. Senang cerita apa-apa kerja rumah. Tu satu. Okay. Ataupun katakanlah kita nak tuntut tu harta yang berbentuk harta intelek. Harta intelek tahu tak macam mana? Harta intelek ni macam anda tengok tu. Okey, saya tunjuk contoh. Contohnya tu logo sekali tu kan. Logo FR tu. Logo FR ni, Fahmi Ramli ni kan. Logo ni. Katakanlah logo ni dia ada nilai dia cukup tinggi dekat pasaran. Katakanlah saya pasti yang pun memang tak ada nilai sangat pun sekarang ni. Let's say lah logo Nike. Nike tahu logo Nike tu kan? Logo Nike ni kan dia dah masuk dalam pasaran syarikat kan. Bayangkan katakanlah logo Nike ni, isteri dia ni yang bagi idea. Okay, contoh isteri ni yang bagi idea atau logo ni. Tapi dia mesti syarat dia dibuktikan idea tersebut memang datang daripada isteri tu. So insya-Allah yang tu pun boleh dikira sebagai harta pencarian. Tu harta intelek kita panggil. Ya, jangan ikat harta tu macam rumah dengan tanah je. Kan saya kata apa-apa saja harta yang bernilai, logo Nike tu ada nilai tau. Gini cerita orang kaya-kaya. Macam cerita TV3 sekarang, saya tak ingat apa benda. Ryan, benda tu yang I dah jebat jadi macam pengkit tu. Macam tomboy. So kan pengkit tomboy. Okay. So, isu dia adalah berkaitan dengan sumbangan langsung dengan sumbangan tak langsung. Isteri, dia boleh sebut benda tu. Okay, dia boleh sebut untuk nak cerita pasal harta pencarian. Sebab tu dia layak untuk tuntut harta pencarian. Tapi, kalau suami pula, katakanlah isteri beli rumah. Isteri beli rumah, bercerai, kemudian suami dia nak tuntut. Sebab tu saya kata, dia boleh tuntut. Tak ada masalah. Tapi dia mungkin payah nak dapat. Sebabnya, dia mesti kena ada sumbangan langsung. Sahaja. Suami kalau dia nak tuntut harta isteri, dia mesti ada sumbangan langsung sahaja. Sumbangan langsung. Okay? Sumbangan langsung ni maksudnya dia buat keluar duit lah. Faham? Sumbangan langsung dia buat keluar duit, dia beli rumah tersebut. Ada sebahagian ke? Yang tu baru boleh dikira sebagai harta pencarian. Dia tak boleh cerita kata dia kena mop lantai, dia yang masak, dia yang Mr. Mama sebagainya. No. Alright. Sebab apa? Sebab dalam Islam, tugas suami buat semua tu. Bukan tugas isteri. Faham? Kalau tidak, dalam Islam dia sebut tau, dalam hukum syarak, seorang suami ni kalau mampu dia kena bagikan apa? Dia kena bagikan maid. Dia kena sediakan pembantu rumah kepada isteri dia. Kalau dia sediakan pembantu rumah, isteri ni memang tak buat apa, tak buat apalah. So jadi tak boleh nak cerita kata sumbangan tak langsung tu sebab ada maid. Faham? Okay, right. Clear. Tapi mungkinlah ada jugalah sumbangan tak langsung yang lain. Kalaupun ada maid kan, macam melahirkan anak. Takkan maid pula lahirkan anak? Menguruskan anak. Contoh. Okay. Alright. So soalan untuk Puan Dia Seri Nadia ni, kalaulah Puan Dian ada isu berkaitan macam tak payah dia beli lagi lah, tunggu bercerai dulu orang beli, tak payah, beli saja. Tapi dengan syarat jangan minta duit suami. Apa pun jangan minta. Senang. Ataupun siapa-siapa yang lain lah. Okay. Boleh beli, tapi tak payah minta duit apa-apa. Kalau kita dapat saja duit untuk daripada suami untuk beli, itu boleh dikira sebagai harta pencarian. Okay, alright. Mana lagi ni?
Okey, Puan Cik Yah Yusof. Assalamualaikum Tuan. Saya ada masalah macam ni, tapi rumah pusaka arwah Tok Wan saya. Dia tak mau keluar dari rumah tu. Saya yang terpaksa keluar, saya minta nak balik duduk balik. Dia minta saya ganti rugi yang mana dia dah baiki rumah tu. Patut ke saya membayarnya? Okey, yang ni saya rasalah kan, yang ni dia tak boleh dikira sebagai harta pencarian. Kalau nak dikira tuntut. Tapi kalau isunya tu isu ganti rugi, okey, yang ni isunya mungkin kategorinya sebagai hutang. Okey, hutang dalam perkahwinan. Dia ada beza harta pencarian dengan hutang dalam perkahwinan. Sebab apa? Rumah pusaka arwah Tok Wan. Kalau memang arwah pusaka tu memang kita atas nama kita, so memang dia tak boleh tuntut. Jadi kita boleh memang kita ada hak langsung lah untuk halau. Tapi kalau memang dia enggan juga, dia suruh bayar ganti rugi misalnya, mungkin yang tu dikira sebagai hutang kita dengan dia. Hutang ni pula macam standard lah. Kalau hutang ni kadang-kadang ada setengah orang, dia bagi dulu, dia kata pakailah tak apalah, tak apa aku bagi je. Lepas tu tengok-tengok bila dah jadi isu macam ni, gaduh ataupun nak bercerai, baru dia kata bayar balik. Yang tu dikira sebagai hutang. Hutang pula lah time tu. Sebelum ni tak pernah kata apa. So kalau dia rasa benda tu hutang dan kita pula tak mau bayar, sebaiknya suami ni dia kena tuntut dekat mahkamah. Tuntut kat mahkamah hutang dalam perkahwinan. Kalau dia rasa dia bagi pinjam kat kita dan kita tak mau bayar. Okey, tu nama dia hutang dalam perkahwinan. Okey, tak kira lah nak baiki rumah tu ke kan. So dia mesti kena bayar hutang dalam perkahwinan tersebut. Tapi kalau kita tak mau bayar sebab kita rasa macam memang dia tak pernah pun sebut ni kata sebelum ni pinjam, ataupun kita pun tak pernah minta nak pinjam, jadi kita rasa tak perlu nak bayar, terpulang. Cuma proses dia jadi panjang lah kawan ni pula. Aku tak mau keluar, jadi apa pun tak mau keluar. Siapa nak tahu macam mana cara nak halau orang keluar? Boleh ke saya share benda ni? Sebab saya rasa percaya juga kan, ada jenis macam ni lah. Sama ada bila dah bercerai, isteri tak mau keluar ataupun bekas suami tak mau keluar. Senang Jadi teknik-teknik orang yang ada rumah sewa dia akan buat benda ni. Tarik balik je elektrik, potong air. Senang. Rumah tak ada elektrik, tak ada air ni, ibarat duduk dalam gua. Okay? Sebab rumah tu atas nama kita kan. Jadi kalau kita potong elektrik, potong air ni senang lah. Siapa pun takkan boleh duduk duduk dalam rumah panas. Jadi keluar. Alright? Tu je lah usaha. Tapi andai katalah kalau dah berlaku perceraian, bekas suami contohlah tak mau juga keluar ataupun bekas isteri, perempuan tak mau keluar, owner rumah, katakanlah owner rumah pusaka ni memang owner dia tu adalah kita sendiri sebagai isteri. Kita boleh buat laporan polis. Kata dia dah tak ada hubungan dah. Dia tak ada hubungan, kita ada hak rumah tersebut kata kita dan bekas suami tu boleh dikira orang luar. Boleh ambil tindakan secara polis. Okey, Puan Tini Ghazali. Rumah yang saya tinggal sekarang ni harta pencarian. Okey. Rumah ni suami nak jual sebab sebelum ni saya duduk rumah sewa sebab dekat dengan sekolah anak-anak. Saya berpindah ke rumah asal sebab suami nak jual tapi saya tak bagi. Atas nasihat peguam, dia minta saya pindah rumah yang saya duduk sekarang ni. Saya pindah masa cuti sekolah anak hari tu. Jadi, Puan Tini Ghazali, saya tak ada soalan. Jadi saya tak tahu nak cerita apa kat Puan. Okey. Tuan Kak Kia duduk berbaris kat BSN ni. Allah. Okey, bagus Kak Kia ni. Ketua kelas yang bagus. Tengah beratuk pun boleh ambil ni. Boleh lagi no. Baguslah Kak Kia. Okey, alright. Mana lagi ni Okey, Patricia Collection. Jual pakaian kanak-kanak ke dah. Alright. Terima kasih. Boleh faham semua Saya penerangan saya okey kan? Boleh lah kan? Mudah-mudahan faham lah. Bahasa saya walaupun utara, saya susah nak hilang slang saya. Saya proud, saya punya slang saya ni. Saya proud dengan utara saya. Sebab ramai pemimpin datang daripada utara. Jadi saya proud sangat-sangat. Saya bangga gilanya. Tapi sebab apa? Bahasa kami ni mudah sikit faham. Kan?
dia tepat sikit. Kadang bunyi kasar tu biar kasar sungguh. Okay, alright. Okay lah kan, Sampul kan suka dengar orang utara cakap kan. Okay, salam tuan. Waalaikumsalam. Macam mana yang barang perkakas dalam rumah kalau ada dibeli dengan duit si isteri? Adakah dikira harta sepenjarian? Contoh yang jadi isu bila beli brand Tupperware, Tupperware kan, TPWR tu, dijadikan isu. Hi. Dan adakah barang kemas si isteri dikira harta sepenjarian? Okey. Kalaulah barang tu perkakas tu je lah harta sepenjarian. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kalau kita yang beli, isteri beli, suami nak tuntut benda tu, boleh tuntut, tapi dengan syarat dia pun ada buat keluar duit jugalah untuk beli Tupperware tu. Okey. Kalau barang kemas pun macam tu juga. Semua benda boleh yang dibeli dalam tempoh perkahwinan boleh dikira sebagai harta pencarian. Cuma memenuhi syarat ataupun tidak. Okey. Alright. Tapi kalau tak boleh lah kata saya beli barang kelengkapan dalam rumah, perabot-perabot tu semua tu. Boleh tak saya tuntut rumah tu sebagai harta pencarian? No. Nehi, kami nehi. Okey. Kalau kita nak tuntut harta pencarian, barang-barang tu saja harta pencarian. Kalau kita tuntut rumah tu, benda sumbangan kita terhadap rumah tu macam mana? Okey? Kena clear. Harta pencarian ni harta ni kan macam-macam. Ada harta alih, ada harta tak alih. Harta tak alih tu macam rumah, tanah. Harta alih ni macam duit, barang kemas, perabot, saham. Okey? Alright. Puan Wiza Rosalin, yang ni di Zandra punya ejen kan. Soalan. Okey, Puan Rosalin. Sepanjang tempoh perkahwinan ada pembelian harta alih dan tak alih. Tengok. Tapi andai kata kalau dia tak nak serahkan dan diubah nama kedua adalah nama anak, bagaimana dengan status dan kelayakan harta yang dituntut oleh bekas isteri? Menarik soalan ni. Bagaimana dengan status dan kelayakan? Sebab rumah tu dah ditukarkan kepada anak tersebut. Anak lah kan. Kita boleh tuntut. Boleh tuntut rumah tu sebagai harta pencarian. Okey, walaupun dah berubah tukar pada tu nama kepada anak. Tapi asalnya adalah nama kepada suami ataupun bekas suami. Jadi kita ada hak sebenarnya untuk tuntut. Cuma dia jadi satu bebanan untuk kita. Bebanan untuk nak buktikan kata rumah tu asalnya adalah kepada suami. Sebab nama kat geran sekarang dah ada nama anak. Jadi kita nak kena buktikan yang asal tu dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, standard kita kena buktikan sumbangan kita. Sebab kita yang lebih layak. Kita yang lebih layak terhadap rumah tersebut. Berbanding anak sebab kita lebih layak. That's why, kalau berlaku kematian, kalau berlaku kematian suami, perkara pertama yang diselesaikan bukan pusaka. Faham? Bukan pusaka. Sini saya nak cerita tentang siapa lebih layak, antara mak ataupun anak. Yang perkara pertama, kalau berlaku kematian, perkara pertama diselesaikan bukan pusaka. Perkara pertama diselesaikan adalah hutang. Yang keduanya adalah wasiat. Yang ketiga baru pusaka terhadap harta tersebut. Harta pencarian dikira sebagai hutang tau. Hutang dalam perkahwinan. Hutang antara suami dengan isteri tu. Jadi, kalaulah nak bagi kepada anak, dia kena fikir dulu ada ataupun tidak sumbangan bekas isteri tu dulu. Tu sepatutnya. Jadi, sebab tu saya kata boleh. Puan masih layak dan boleh tuntut harta tersebut sebagai harta pencarian walaupun dalam tempoh dah bercerai tu, suami ni dia tahu kata bekas isteri kata nak tuntut tu, dia nak bubuh kepada nama anak. Dengan harapan dia kata bekas isteri takkan tuntut sebab dah bagi ni untuk anak juga kan. Standard lah macam tu. Tapi kita kata macam hai pasal apa pula aku ni lagi lama duduk dengan hang, lagi dah lah macam-macam perangai hang duk ada ni. Lepas tu tiba-tiba hang bagi kat anak pula. Habis hak aku ni macam mana? Boleh tuntut. Okey, sebab tu boleh tuntut.
Boleh tuntut yang tu sebagai harta pencarian. Sebab ada sumbangan kita terhadap harta tersebut. Berbanding anak, isteri ada sumbangan terhadap harta suami tersebut. Okay? Alright. Faham Okay, Puan Laili, penolong ketua kelas. Tuan, semasa perkahwinan, suami ada beli sebidang tanah. Dia buat loan untuk beli tanah tersebut. Tapi loan tak mencukupi untuk beli tanah tersebut. Saya sebagai isteri buat loan peribadi 50k untuk membolehkan tanah tersebut dapat dibeli. Suami letak namanya dengan alasan memudahkan urusan. Bila dah cerai, macam mana saya nak tuntut? Bagaimana dengan loan yang saya buat? Adakah saya boleh tuntut asing loan yang saya buat dengan tanah tersebut? Maknanya tuntut loan dan kemudian tanah tersebut. Adakah nilai tersebut? Gejeng-gejeng-gejeng. Tiba-tiba terputus. Panjang sikit soalan Puan Laili. Tapi insya-Allah saya rasa saya faham apa yang Puan Laili nak cerita. Dia nak tuntut sama ada nak tuntut harta pencarian saja ke ataupun dia nak tuntut hutang. Untuk hutang. Ataupun dia nak tuntut dua-dua. Okey, alright. Macam ni Puan. Pada saya lah kan. Pada saya lah. Saya akan tuntut benda yang boleh mendatangkan lebih nilai. Apa yang lebih nilai? Bayar hutang balik ke ataupun benda yang boleh ada gandaan? Kalau kita tuntut hutang, kita tuntut 50,000, kita akan dapat balik 50,000 saja, betul kan? Kalau kita tuntut harta pencarian, dia akan dijual dan dibahagikan mengikut nilaian semasa. Dia akan ikut nilai semasa. Hartanah, kerak jarilah, nak cari kat mana hartanah yang turun nilai. Tak ada punya. Sebab tu orang berperang. Orang bergaduh. Tak mau bagi harta pencarian sebab harta tu nilai dia sekarang ni sangat-sangat banyak. Jadi yang terbaiknya pada saya tuntut harta pencarian berbanding tuntut hutang. Sebab kita boleh buktikan kata kita nak membeli rumah tersebut, kita ada buat keluar duit. Kita boleh mudah buktikan loan peribadi tersebut. Tunjukkan ni loan peribadi duit. Saya buat keluar duit ni, ni loan peribadi saya. Saya beli untuk memilikan rumah tersebut. So kita dah ada sumbangan yang sumbangan kita panggil sumbangan zahir lah, sumbangan yang jelas, material sumbangan langsung tu. Jadi kemungkinan besar, walaupun lah kan, katakanlah kita bayar tu 50,000 tu saja. Hak lain semua setiap bulan sampailah bertahun-tahun lamanya, okey, suami yang bayar. Okey, suami yang bayar semua tu. So, kemungkinan besar lah kan, dia mungkin akan jadi separuh. Separuh kita akan dapat bahagian tersebut. Katakanlah tanah tu nilai dia 1 juta. Contoh Puan Laili contoh. Nilai dia 1 juta sekarang ni. Okey. Berbanding kita bayar 50,000 tu and then dijual, diperintahkan sebagai harta pencarian, bahagian kita pula katakanlah separuh. Tak ke 500,000. Wallahualam lah kan. Okey, tapi mestilah dia kena tolak hutang dulu kan. So tolak, katakanlah tolak bla 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 bla, tolak jadi hutang. Habislah settle hutang, katalah dengan bank dah settle, katakanlah bersih ada dalam 300,000. Kita dapat separuh. So seorang 100,500. Okey, seorang 100,500. Kita buat keluar dulu 50,000 tu saja. So untung kat kita 100,000, pandai semua. Tu nilai dia. Okay, alright. So, tapi boleh tak macam contoh kita nak tuntut harta pencarian? Nak tuntut hutang dan tuntut harta pencarian? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, kita tuntut hutang pun kita dapat, harta pencarian pun boleh kita tuntut dapat. Terpulang mana kita rasa nak buat. Terpulang mana kita rasa sesuai. Kalau nak tuntut hutang saja, harta pencarian tu melikupi semua lagi harta-harta yang lain, bukan tanah tu saja, baik tuntut harta pencarian, lagi banyak kita dapat kan. Tu hutang banyak tu Okay, alright.
Puan Yati Ismail. Ni dah berapa jam? Oh, tinggal lagi 6 minit saja nak sejam. Okay. Alright. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jika isteri membina rumah di atas tanah milik bapa mertua dengan menggunakan pinjaman peribadi bank, risik-risik tiada, bolehkah tuntut atas pencarian jika berlaku perceraian? Okey. Isteri bina rumah atas tanah milik bapa mertua menggunakan pinjaman peribadi bank. Okey. Alright. Bagus soalan Puan Yati ni. Ni isu yang ramai juga berlaku. Okey. Kalau cerita orang yang straightforward, yang rumah atas tanah sendiri, memang buat keluar duit sendiri, ataupun beli rumah taman, kan? Dia tak ada bina-bina rumah. Yang ni dia mungkin akan tak ada problem sangat. Bagi soalan Puan Yati ni, inilah problem terbesar. Masalah yang terbesar. Okey. Kita boleh tuntut yang tu sebagai harta pencarian. Okey. Boleh tuntut atas pencarian. Tapi masalahnya adalah nak menguatkuasakan benda tu. Contoh macam ni. Puan Yati kata dia buat keluar duit. Ya, dia buat keluar duit, beli rumah. Buat rumah. Tanah tu tanah bapa mertua. Okey, tanah tu tanah bapa mertua, and then dia bina rumah. Jadi rumah dia tu duduk adalah rumah yang bersama dengan suami. Jadi dikira sebagai atas pencarian lah kan. Jadi kalau dia nak tuntut tu, okay, takkan dia nak tuntut rumah saja. Faham tak? Ini masalah yang besar juga. Jadi takkanlah kita nak boleh kira benda tu sebagai harta pencarian kalau benda tu tak boleh nak dikuatkuasakan. Kalau orang lain dia boleh jual. Okey, dia boleh jual rumah tersebut. Tapi masalahnya ramai orang kalau dia nak beli rumah, dia takkan beli rumah yang macam ni. Sebab rumah yang tanah orang lain. Rumah orang lainnya. Takkan dia nak banyak double. Ni problem dia juga. Okay. So sebaiknya kalau dalam isu macam ni, saya cadangkan tuntutan hutang dalam perkahwinan. Okay. Minta bayar balik. Sebab yang ni kalau tuntut harta pencarian, insya-Allah memang boleh isytihar sebagai harta pencarian. Tapi masalahnya adalah macam mana nak kalau contohlah kan mahkamah isytihar katalah, let's say lah mahkamah kata isytihar harta tersebut. Rumah tu sebagai harta pencarian. Walaupun tanah tu tanah bapa mertua. Okey, rumah tu memang harta pencarian. Tapi contohlah mahkamah kata bahagian separuh-separuh. Let's say macam tu separuh-separuh. Perintah yang ketiga mahkamah kata harta tersebut hendaklah dijual dan dibahagikan mengikut kadar. Cuba cari ingat siapa nak beli rumah yang macam tu. Kan susah. Betul tak? Tak ada orang nak beli. Payah. That's why saya kata daripada kita menyusahkan diri macam tu, bekas suami pun takkan mungkin nak bayarnya. So jadi better kita tuntut hutang. Hutang macam mana pun kena bayar. Okay, Puan Yati ya. Ni saya bagi solution lah. Oh, bagus saya. Bagi Panadol, bagi ubat, bagi segala jenis ubat kat puan ni. Okay. Alright. Puan Nur Azlina. Azliena ke? Memang Azlina lah senang cerita lah. Beli rumah selepas berkahwin. Rumah dua nama. Sekarang dah bercerai dan rumah telah dilelong selepas bercerai. Ini tetap atas pencarian kan? Tolong beri pencerahan. Ya puan. Tetap dikira sebagai harta pencarian. Okey. Cumanya masalahnya adalah masih ada berurusan dengan bank. Rumah yang dalam keadaan lelong. Dan kita tak tahu berapa banyak bahagian yang mungkin kita hanya akan dapat daripada hasil lelongan tersebut. Ya, kita akan dapat bahagian. Okey. Cuma masalahnya kita masih ada tergantung dengan bank. Okay, dia tak sempurna lah kita panggil tuntutan separah matang lah rumah yang kena lelong ni. Okay, Puan Wawales. Tuan, kalau tanah tu harta pusaka dikira harta pencarian juga ke? Saya bagi tahu dah tadi. Kalau harta tu diwarisi, yang tu tak dikira sebagai harta pencarian. Kereta dikira harta pencarian tak tuan? Memang harta dikira sebagai harta pencarian. Cuma make sure lah, kalau nak buat tuntutan harta pencarian kat Mahkamah Tinggi Syariah, anda kena tahu satu perkara.
Hartas pencarian adalah satu tuntutan kita panggil letak dalam ranking yang tertinggi tau. Ranking yang paling sukar. Hartas pencarian. Sebab satu dia dekat Mahkamah Tinggi Syariah. Ya. Yang keduanya proses dia mungkin proses yang agak panjang. Dia mungkin makan tahun. Itu pasti. Alright? Sebab kita nak tuntut harta. Jadi harta ni mesti dibuktikan. Wujud dia, nilai dia, sumbangan dia. Mesti kena cerita. So, kalau kita nak tuntut harta tersebut, yang mungkin nilai dia tu tak adalah banyak mana sangat. Okay. Mungkinlah ada nilai. Tapi tak berbaloi lah dengan nak lantik peguam lagi, dengan masa kita naik turun mahkamah lagi. Kalaulah tuntut, let's say lah, nak minta maaf saya cakap lah, kalau tuntut katakanlah kereta yang harga dia kat pasaran 5,000, contoh yang tu saja, tuntut 5,000, harta tu saja nak tuntut. And then duk berlawan, undang-undang yang nanti apa semua tu, katakanlah dah habis masa setahun lebih. Cuba pergi tengok dekat masa pasaran masa tu dah. Silap-silap tinggal 3,000, silap tinggal 2,000 saja. Faham? So kalau sebaiknya nak tuntut atas pencarian ni, tuntut yang banyak-banyak ke, ataupun dengan tuntut harta yang ada nilai yang bertambah. Okay? Okay. Wan Ita Pisoh Halim Saad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Perlu ada risik tak Tuan untuk claim atas pencarian jika isteri keluar duit tambah rumah? Of course. Salah satu benda yang boleh menjadi bukti adalah risik. Okay, transaksi pengeluaran. So kita yang kena buktikan, kita kena fikirkan apa bukti yang terbaik untuk kita nak buktikan kata kita dah buat keluar duit. So risik ke? Kalau nak lebih bagus adalah kena ada saksi jugalah. Saksi tu kena ada bagi tahu kata dia buat keluar dan sebagainya. Alright. Tapi dalam bab harta ni, apa-apa yang terpenting tu adalah bukti dokumen. Bukti dokumen yang paling kuat. Masuklah resit, surat bank, apa-apa transfer duit, semua tu mesti kena ada pembuktian dia. Ni macam Wazlina ni macam marah kat saya je 2 kali tanya ni. Relax lah. Okay, baru je. Okay, Puan Tini Ghazali, macam mana pula dengan hutang bank? Contoh hutang peribadi dengan hutang rumah. Ya. Kalau bercerai, adakah hutang perlu tanggung sama-sama? Adakah perlu jual harta tersebut bagi menyelesaikan hutang-hutang tersebut? Saya tengah menghadam sekejap. Macam mana pula dengan hutang bank? Okey Puan Tini, macam ni lah kalau saya boleh faham lah kan. Kalau hutang tu hutang peribadi, okey, hutang tu hutang peribadi, katakanlah kita tuntut, kita buat hutang peribadi bagi kepada pihak suami untuk apa-apa. Okey, untuk apa-apa. So kita boleh kata benda tu sebagai hutang dalam perkahwinan. Okey, dengan syarat memang kita bagi tu untuk dipinjamkan. Kalau kita bagi tu kata tak apalah, halal lah, yang tu tak dikira sebagai hutang. Kalau kita bagi memang bersyarat untuk bayar, untuk dikira sebagai hutang. Maksudnya kita bagi pinjam. Okay. Tapi andai katalah rumah kita sekarang ni, katalah bercerai dan masih ada loan, okay, yang tu masih dikira sebagai harta pencarian. Kalau diperintahkan untuk jual pun, dia mesti kena settlekan dulu penolakan hutang tu dulu dengan bank, baru kita akan dapat bahagian yang bersih. Bahagian yang bersih itulah dikira sebagai harta pencarian yang perlu dibahagikan ikut kadar yang ditetapkan. Okey, takat itulah saya faham sebab soalan Puan Tini Ghazali ni dia agak ringkas tapi dia membawa banyak maksud. Kalaulah Puan rasa yang terbaiknya untuk jual harta-harta tersebut untuk lansaikan hutang pun mungkin juga. Untuk nak lansaikan hutang peribadi kena jual rumah dan bagi ikut ni. Tapi dia bergantung jugalah. Kalau Puan buat hutang peribadi tu memang suami yang suruh buat, contoh, yang tu Puan boleh tuntut berasingan hutang dalam perkahwinan. Tapi katakanlah memang dua-dua sendiri setuju-setuju, dua-dua orang memang setuju nak buat sama-sama. Dua-dua orang nak buat kegunaan sama-sama untuk buat hutang peribadi ni. Okey. Jadi benda tu
kira panggil hutang sepencarian lah. So hutang sepencarian ni dia kena settle sama-sama jugalah. Kalau contoh kata jual rumah nak settle hutang sama-sama ni, yang tu pun itu yang lebih terbaik lah. Tapi ni cerita kalau memang sebelah pihak kita saja. Kita yang buat hutang untuk bagi kepada suami, and then suami tak mau bayar. Yang tu tuntut rasikan. Untuk hutang dan perkahwinan, rumah tuntut harta pencarian. Okay? Alright. 1 jam 5 minit dah. Okay. Banyak sangat soalan ni. Jenuh nah. So, minta maaf sangat-sangat. 1 jam dah. Saya ada aktiviti saya kena buat. Itu aktiviti saya hari ini adalah untuk saya mengemas kini semula file. Sebab dijangkakan selepas raya kita akan nak mula balik. So, siapa yang belum join, siapa nak lebih lanjut saya bantu, join group saya. Tanya Tuan Fahmi, insyaAllah. Mungkinlah saya nak berkongsi dengan anda semua lebih banyak berkaitan dengan isu harta pencarian sebab saya rasa tajuk ni agak menarik. Ramai orang ada isu. Okay, saya akan kongsikan berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu, berdasarkan kepada pendidikan yang mana saya boleh kongsikan kepada anda story-story yang mungkin menjadi inspirasi kepada anda untuk faham tentang isu harta pencarian. Dan saya terbuka siapa yang rasa nak mendapatkan bantuan dengan lebih lanjut. Okay, nak saya bantu dia dengan lebih lanjut. Okay, untuk nak ambil masa saya sebab masa saya pun terhad. Jadi minggu ni pun saya dah tak buat dah live waktu malam. Jadi siapa rasa macam dia rasa nak sangat-sangat saya bantu dia, nak ambil masa saya, jadi dia boleh PM. Okay, boleh PM dekat saya punya page tu, ada tekan WhatsApp kan. Tekan WhatsApp tu, anda boleh PM dan insya-Allah saya punya staff akan legal assistant saya akan bantu untuk anda lakukan next step. Dan kalau rasa macam malas nak tekan WhatsApp tu, anda salin nombor ni 019-737-2389. Ni WhatsApp. Sebab orang Malaysia ni dia popular dengan WhatsApp. Muhung lah kalau orang tu dia tak ada WhatsApp at least lah kalau boleh dia PM lah. Kalau siapa yang nak email pun boleh email. Okay, alright. Email macam ni. Sebab adalah orang yang suka email kan. So boleh emailkan juga kfassc89@gmail.com. Ni email rasmi saya punya firm dan insya-Allah kita akan bantu anda dengan lebih lanjut. Alright. So itu saja. Insya-Allah kalau siapa yang berminat lagi, esok kita boleh kongsikan lagi dengan tajuk yang sama ataupun mungkin tajuk yang lain. Alright. Saya macam ni lah. Saya macam dekat page ni saya okey lagi tau kalau macam contoh ada orang nak tanya. Tapi kalau ada orang ni dia nak tanya saya dekat Facebook personal, dia tanya pun saya tak akan reply. Sebab Facebook personal ni is friend. So siapa yang friend tu je lah. Sebab saya nak tahu sama siapa yang friend dan siapa yang ngomong apa tu yang nak tahu isu saja kan. Sebab saya dekat Facebook personal tu lebih kepada macam blog. Mepek-mepek saya. Okay, alright, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf. Tapi soalan-soalan dan semua ni insyaAllah saya nak kongsikan dalam grup nanti ni. Apa yang dia perlu tahu. So siapa yang belum join lagi boleh join grup tu. Search nama dia Tanya Tuan Fahmi. Khas untuk wanita sahaja. Tak ada yang lelaki nak masuk dalam tu. Okay, anda dijemput untuk join. Itu saja. Okay, alright, tak ada bayaran pun. Just join saja. Alright. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama saya daripada pukul 9.05 tadi dan sampailah ke sekarang dah pukul 10 suku dah, 1 jam 8 minit dah. So terima kasih sangat-sangat atas komitmen anda, atas soalan-soalan anda, atas perkongsian anda. Saya sangat-sangat hargai anda semua yang terbaik yang pernah saya lalui sekarang ni. Okay, so ingat siapa yang saya nak dibantu dia dengan lebih private, lebih sebab saya boleh insyaAllah untuk nak hubungi dia. Okay, kalau dia rasa perlu untuk dapatkan saya, nak dapat bantuan saya. Dan insyaAllah kita boleh settle benda tu dengan cara menghubungi. Ramai orang yang suka nak, kalau saya bagi peluang mungkin ada yang nak macam jumpa saya directly, nak saya guide dia kan. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Tapi dia ada syarat dia lah. Ada boleh kena PM dulu. Okay, alright. So terima kasih. Itu saja dan selamat berpuasa. Sagi berbuka, so selamat berbuka lah. Lambat lagi kan, baru ke 10 suku dia serta berbuka dah. So tu sajalah, kejar-kejarlah malam 10 malam terakhir ni. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.